Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung subtopik 10.2 pemuliharaan dan pemulihan ekosistem. Kalau dalam subtopik 10.1 kita tengok aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan ekosistem terjejas seperti pencemaran dan sebagainya. Untuk subtopik ini, kita tengok pula cara definisi dan kenapa perlu pemuliharaan dan pemulihan ekosistem. Okey. Kita telah meneliti aktiviti manusia yang dapat memberikan kesan buruk kepada alam sekitar kan dalam subtopik sebelum ini. Akan tetapi ini tidak bermaksud bahawa aktiviti manusia sentiasa memberikan kesan negatif. Tidak. Dalam mengurus pembangunan, langkah-langkah pemuliharaan dan pemulihan ekosistem perlu diambil untuk memastikan pembangunan yang mampan. Maksudnya, nak menguruskan pembangunan, nak jadikan bandar kan. So, langkah-langkah ini perlu diambil untuk nak memastikan pembangunan yang bakal kita lakukan itu adalah pembangunan yang mampan. Okay, yang bererti. Okay. Pertama, kita tengok dahulu pemeliharaan ekosistem. Okay. Dari segi definisi, pemeliharaan ekosistem ini merupakan satu usaha untuk nak melindungi. Ya, kalau pemeliharaan ialah melindungi. Okay. Melindungi komponen-komponen dalam suatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya. So, ini pentingnya pemeliharaan ekosistem ini supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadi. Salah satu langkah pemeliharaan adalah dengan, so ini caranya, mewartakan hutan simpan. Maksudnya, bila kerajaan dah mewartakan itu adalah hutan simpan, bermaksud hutan tersebut tidak boleh dicerobohi. Okay? Hutan simpan untuk mengekalkan keindahan semula jadi, flora dan faunanya. Hutan simpan ini dilindungi daripada sebarang aktiviti pembangunan. Maksudnya dia tak boleh diceroboh lah. 90% daripada bahagian atas hutan simpan, belum diterokai dan menjadi tempat penyelidikan. Okey, seterusnya yang kedua kita tengok pemulihan. Kalau pemeliharaan tadi melindungi, pemuliharaan, kita tengok pemuliharaan bermaksud adalah usaha membaik pulih. Okey, usaha membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Okey. Strategi pemeliharaan dijalankan bagi memastikan komponen-komponen ekosistem yang terancam dapat diselamatkan. Okey, sebab dia baik pulih kan. So, kita nak pastikan ekosistem yang terjejas itu, ekosistem yang terancam itu diselamatkan. Okay, terdapat dua jenis strategi pemeliharaan. Ini pun kita pernah tengok dalam bab sebelum ini. Dua jenis strategi pemeliharaan adalah pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Okay. Kalau pemeliharaan situ maksud mengekalkan spesies hidupan liar di habitat
asalnya, habitat asal. Kalau in situ, maksudnya kat situlah. Okay. Seperti taman negara dan taman laut. Okay. Sebaliknya, kalau ex situ adalah memelihara spesies hidupan liar di luar habitat asalnya. Okay. Kalau in situ, dia nak contohnya harimau kan. Kalau pemeliharaan in situ, bermaksud harimau tu tetap berada di habitat asalnya. Kita tak alihkan dia. So, dia akan tetap hidup di situ. Okay? Itu adalah pemeliharaan in situ. Kalau pemeliharaan ex situ, kita ambil harimau daripada habitat dia tadi, kita meliharakan dia di zoo. Jadi zoo ataupun taman botani adalah bukan habitat sebenar. Bila bukan habitat sebenar, itu maksudnya pemeliharaan ex situ. Okey. Akhir sekali adalah pemulihan ekosistem. Pemulihan ekosistem bermaksud usaha bagi memperbaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang merosot, yang rosak ataupun yang musnah akibat aktiviti manusia. So, macam mana nak buat? Penanaman semula hutan dan penanaman tanaman tutup bumi. Ini adalah langkah pemulihan yang boleh diambil bagi memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi yang akan datang. Okay, so kita ada 3 pemeliharaan, pemuliharaan dan pemulihan ekosistem. Okey, sampai di sini sahaja subtopik 10.2. Terima kasih.